Mengapa lebuh raya yang sesak dan biasa pada pandangan mata rakyat Malaysia sebenarnya dianggap sebagai satu keajaiban infrastruktur oleh orang asing? Apabila Mark, seorang pengacara rancangan televisyen terkenal dari Belanda, sedang melakukan kajian mendalam mengenai infrastruktur jalan raya global, dia terkedu sebaik sahaja melihat sistem lebuh raya di Malaysia. Dengan nada kagum, dia tidak henti-henti memuji dan menegaskan bahawa jabatan pengangkutan dari seluruh dunia sepatutnya datang ke sini untuk melakukan penanda aras. Apakah sebenarnya daya tarikan unik lebuh raya Malaysia yang mampu membuatkan warga asing begitu terpesona bagi rakyat Malaysia? Jaringan lebuh raya atau expressway yang menghubungkan utara hingga ke selatan timur ke barat mungkin hanyalah pemandangan biasa yang dilalui setiap kali musim perayaan atau balik kampung. Namun di mata orang asing ia adalah satu keajaiban kejuruteraan yang menakjubkan. Mark dalam kajiannya mengenai infrastruktur jalan raya Malaysia tanpa ragu-ragu menyarankan agar sektor pengangkutan dunia belajar dari negara ini. Hari ini kita akan menyelami daya tarikan unik lebuh raya Malaysia dan membongkar rahsia yang membuatkan orang asing terpegun. Bayangkan jalan raya yang rata dan mulus terbentang tanpa henti membelah banjaran gunung yang menghijau dan dataran yang luas. Hentian rehat dan rawat R yang lengkap seperti sebuah pusat komuniti serta teknologi yang disepadukan dalam setiap perincian. Ini bukan sekadar rangkaian pengangkutan, ia adalah manifestasi gaya hidup pasca pandemik. Tren memandu sendiri road trip kini menjadi kegilaan ramai dan sistem lebuh raya Malaysia dengan reka bentuk yang cekap mesra alam dan berpusatkan pengguna telah menjadi tumpuan dunia. Mari kita singkap rahsia ini bersama-sama. Dari titik nol ke jaringan kebangsaan. Sejak tahun 1980-an, di bawah visi pemodenan negara Malaysia mula memacu pembangunan lebuh raya secara agresif. Sebagai laluan perintis lebuh raya Utara Selatan Plus, yang siap sepenuhnya pada tahun 1994, menjadi simbol kepada lonjakan ekonomi negara, terutamanya dalam menyokong era perindustrian dan ekonomi berasaskan ekspor Malaysia. Kerajaan telah melaburkan bajet yang besar untuk membina infrastruktur ini bagi menampung pengembangan industri yang pesat. Pembinaan pada masa itu menghadapi pelbagai cabaran getir, termasuk membelah hutan hujan tropika yang tebal kawasan berbukit bukau dan paya bakau, serta melintasi kawasan penempatan yang padat. Namun jurutera Malaysia dengan kerjasama pakar antarabangsa telah mengadaptasi teknologi pembinaan moden membolehkan projek mega ini disiapkan dengan jayanya. Laluan ini secara drastik memendekkan masa perjalanan dari Bukit Kayu Hitam di utara ke Johor Bahru di selatan. Ia bukan sahaja mempercepatkan pengangkutan kargo dan logistik, malah menjadi nadi yang menyatukan ekonomi semenanjung Malaysia. Langkah pembangunan tidak pernah terhenti. Sepanjang tahun 1990-an hingga 2000-an, pelbagai lebuh raya penting lain telah dibina seperti Lebuh Raya Pantai Timur LPT dan jambatan ikonik seperti Jambatan Pulau Pinang. Projek-projek ini terpaksa berhadapan dengan bentuk muka bumi Malaysia yang kompleks, termasuk banjaran Titi Wangsa yang menjadi tulang belakang negara. Ini menuntut pembinaan banyak jambatan tinggi dan terowong yang canggih seperti terowong Menora atau terowong Smart dengan pelaburan mencecah berbilion ringgit. Memandangkan struktur geografi yang mencabar, pembinaan ini memerlukan kejuruteraan berteknologi tinggi demi memastikan keselamatan dan ketahanan. Menjelang tahun 2024, jaringan lebuh raya Malaysia dijangka terus berkembang dengan perancangan untuk pengoptimuman dan peluasan berterusan. Jika dibandingkan dengan saiz negara ini, boleh dikatakan sebagai salah satu rangkaian lebuh raya yang paling pesat membangun dan berkualiti tinggi di rantau Asia Tenggara. Standar baharu kualiti dan keselesaan. Pada masa lalu, penilaian jalan raya sesebuah negara hanya tertumpu pada kepadatan jalan dan hubungannya dengan pusat komersial. Namun kini kualiti jalan, keselesaan pengguna dan aplikasi inovasi telah menjadi faktor yang sama penting. Kualiti bukan sekadar jalan yang rata tanpa lubang, tetapi juga merangkumi kekerapan penyelenggaraan dan tahap keselamatan. Keselesaan pula meliputi sistem pembayaran tol dan fasiliti di kawasan rehat, manakala inovasi merujuk kepada penyatuan teknologi seperti penggunaan AI dalam kawalan trafik dan tenaga hijau. Dan disinilah Malaysia menyerlah sebagai negara yang paling cemerlang dalam aspek ini. Menurut laporan Institusi Penyelidikan Pengangkutan Antarabangsa, tahap kepuasan pengguna lebuh raya di Malaysia adalah sangat tinggi, jauh melebihi purata di Asia. Kembara Jalan Raya Asia, 1:1. Baru-baru ini program televisyen Belanda Global Road Chronicles
telah menerbitkan laporan khas mengenai infrastruktur jalan raya dunia, memfokuskan kepada negara yang paling sesuai untuk pengembaraan memandu sendiri pasca pandemik. Program ini dihoskan oleh pakar pengangkutan Belanda Mark, yang terkenal dengan gaya kewartawanan yang teliti dan neutral. Mark telah menjelajah keadaan jalan raya di pelbagai negara Asia, dari Asia Tenggara hingga ke Asia Timur, semata-mata untuk mencari laluan terbaik bagi percutian keluarga. Singapura moden. Tetapi tandus, apabila tiba di Singapura, Mark meletakkan harapan tinggi untuk melihat sistem lebuh raya yang serba futuristik, memandangkan reputasi negara itu dalam pengurusan yang cekap dan kebersihan. Singapura ibarat jam tangan Swiss yang tepat, jadi saya menjangkakan rangkaian jalan raya yang sama presisinya, kata Mark dalam rancangannya. Namun realitinya agak berbeza. Walaupun Singapura mempunyai sistem tol elektronik ERP yang canggih, di mana kendaraan tidak perlu berhenti untuk membayar, infrastruktur lebuh raya secara keseluruhannya mempunyai kekurangan yang tidak disangka. Lebuh raya di sana agak pendek dan yang paling ketara adalah ketiadaan kawasan rehat atau hentian perkhidmatan R yang sebenar. Ini bermakna, pemandu tidak boleh berhenti untuk berehat di tengah perjalanan lebuh raya. Sebaliknya, perlu keluar ke stesen minyak atau kedai serbaneka di dalam bandar. Bayangkan Anda memandu, tetapi tiada tempat khusus untuk berhenti makan atau ke tandas di sepanjang lebuh raya. Anda perlu menahan diri sehingga sampai ke destinasi, keluh Mark. Dia menunjukkan bahawa walaupun kualiti jalan di Singapura sangat baik dengan papan tanda yang jelas, ketiadaan fasiliti rehat menurunkan pengalaman memandu secara drastik. Tambahan pula sistem ERP walaupun cekap mengawal trafik menyebabkan kos perjalanan menjadi sangat mahal. Pada tahun 2023, kos melintasi pusat bandar pada waktu puncak boleh menjadi sangat tinggi, menjadikan pemanduan di sana satu beban kewangan. Rasanya seperti berlari di dalam sangkar emas yang cantik, tetapi sempit, simpul Mark. Korea Selatan teknologi maju, kos tinggi. Seterusnya Mark terbang ke gergasi teknologi Korea Selatan. Keajaiban ekonomi Korea mungkin tercermin pada jalan raya mereka, ujarnya. Namun sekali lagi dia merasa sedikit kecewa. Walaupun rangkaian lebuh raya Korea sangat luas menghubungkan bandar-bandar utama dan membolehkan perjalanan dari Seoul ke Busan hanya mengambil masa 4 jam serta mempunyai kadar penggunaan sistem tol elektronik high-pass, melebihi 90% penyelenggaraan menyeluruh seolah-olah tidak seiring dengan pembangunan. Apa yang lebih mengejutkan pengacara Belanda itu adalah kos tol yang merupakan antara yang tertinggi di Asia. Perjalanan sehala dari Seoul ke Busan boleh menelan belanja sekitar 50.000 won dan perjalanan pergi balik dengan mudah melebihi 100.000 won, sekitar 350 plus tidak termasuk minyak dan makanan. Berbanding dengan perjalanan dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang di Malaysia, kos di Korea adalah berkali ganda lebih mahal. Selain itu, dia mempersoalkan pengurusan keselamatan. Walaupun Korea mempunyai sistem trafik pintar, isu utama adalah keletihan pemandu. Kawasan rehat wujud tetapi taburannya tidak sekata. Kadang-kadang perlu memandu berpuluh kilometer untuk menemuinya. Fasilitinya pula agak asas, seringkali hanya tandas dan mesin layan diri, kurang ruang yang selesa untuk makan atau berehat panjang. Memandu di Korea terasa canggih, tetapi kurang kehangatan dan keprihatinan, kata Mark di akhir segmen itu. Malaysia, keajaiban Asia yang sebenar. Selepas melihat situasi di Singapura dan Korea, apabila paparan skrin beralih ke Malaysia, sikap Mark berubah 180 darjah. Matanya bersinar-sinar. Wah, inilah keajaiban Asia yang saya cari-cari selama ini, serunya dengan penuh semangat. Lebuh raya Malaysia bukan sahaja mempunyai infrastruktur asas yang kukuh, tetapi tahap keselesaannya adalah luar biasa. Sistem tol pintar. Mark kagum dengan penggunaan teknologi RFID dan Smart Tag yang membolehkan kenderaan melepasi palang tol dengan lancar, walaupun perlahan sedikit berbanding sistem aliran bebas sepenuhnya, ia tetap efisien. Sistem ini menyelesaikan masalah kesesakan di plaza tol secara signifikan berbanding pembayaran tunai masa lalu. Pada tahun 2023, penggunaan pembayaran digital ini telah melonjak tinggi. Mark sendiri mencoba sistem RFID dan memuji pengalaman pembayaran tanpa sentuh itu sebagai sesuatu yang magis. Syurga di lebuh raya R. Namun apa yang paling membuatkan pengacara Belanda ini ternganga adalah hentian rehat dan rawat R di Malaysia. Ia terdapat setiap 30 hingga 60 km dan setiap satunya direka dengan indah serta lengkap, seolah-olah ia adalah destinasi pelancongan tersendiri. Di dalamnya bukan sekadar ada tandas dan stesen minyak, tetapi ia menggabungkan konsep medan selera food court, pusat komuniti dan taman.
Beberapa R seperti R tapah R air keroh atau R seremban telah menjadi mercu tanda penting. Ia menempatkan gerai-gerai yang menjual makanan tempatan yang lazat seperti sate nasi lemak, buah-buahan potong, serta jenama antarabangsa seperti Starbucks dan KFC. Terdapat juga kedai menjual buah tangan dan produk IKS tempatan. Ini tempat apa sebenarnya? Tempat rehat atau pusat beli belah terbuka bertaraf 5 bintang? Mark bertanya dengan nada tidak percaya. Siapa sangka di tepi lebuh raya ada konsep sekreatif ini. Dia terutamanya memuji kepelbagaian makanan dan kemudahan yang disediakan. Lebih menarik, terdapat surau yang besar dan selesa untuk umat Islam bersolat, taman permainan kanak-kanak, malah wakaf untuk keluarga berkelah, menjadikan perjalanan jauh sangat selesa dan menyeronokkan. Inovasi keselamatan tanpa henti. Dalam aspek pencegahan kemalangan akibat keletihan, Malaysia juga berada di kelas tersendiri. Statistik menunjukkan punca utama kemalangan lebuh raya bukan hanya kelajuan tetapi keletihan dan hilang fokus. Oleh itu, pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM dan konsesi seperti PLUS telah melaksanakan pelbagai inisiatif. Salah satunya adalah pemasangan garisan gegar rumble strips di bahu jalan dan garisan pemisah. Apabila tayar melaluinya, ia menghasilkan bunyi dan getaran untuk mengejutkan pemandu. Teknologi mudah ini berjaya mengurangkan kemalangan akibat terbabas dengan ketara. Satu lagi inovasi adalah penyediaan pondok rehat atau wakaf di hentian sebelah yang lebih kecil, namun dilengkapi kemudahan asas yang cukup. Mark sangat memuji perincian ini. Ini menunjukkan sifat rakyat Malaysia yang prihatin. Dengan kemudahan sebegini, tiada alasan untuk memandu dalam keadaan mengantuk, katanya. Melangkah ke masa depan lebuh raya pintar, lebih mengujakan lebuh raya Malaysia sedang bergerak pantas ke arah era industri 4.0. Di bawah inisiatif negara pintar, pihak berkuasa sedang memacu pembangunan lebuh raya pintar Smart Highway. Ini melibatkan penggunaan sistem pengangkutan pintar ITS untuk mengumpul data trafik masa nyata dan menyalirkannya kepada pengguna melalui aplikasi dan papan tanda elektronik VMS. Menjelang 2023, rangkaian 5G mula diperkenalkan di sepanjang lebuh raya untuk meningkatkan ketepatan ramalan trafik. Teknologi Internet of Things IoT juga digunakan untuk penyelenggaraan seperti sensor yang mengesan keadaan jalan berlubang untuk penampalan segera, serta penggunaan drone untuk memantau struktur jambatan tinggi dan cerun bukit. Bagi mencegah tanah runtuh, analisis image AI digunakan untuk mengesan retakan atau objek asing di atas jalan. Mark selepas melihat demonstrasi operasi drone tersebut berseru, "Ini benar-benar menjadikan fiction science satu realiti." Dari sudut kelestarian alam sekitar, Malaysia tidak ketinggalan. Panel solar dipasang di kawasan R dan bangunan pentadbiran untuk menjana tenaga hijau. Malah jaringan stesen pengecasan kenderaan elektrik EV sedang diperluaskan dengan agresif di setiap R utama dengan sasaran liputan menyeluruh bagi memudahkan perjalanan rentas negeri menggunakan EV. Mark menyimpulkan dengan penuh hormat, Malaysia bukan sahaja negara membangun, tetapi bijak mengadaptasi teknologi ke dalam infrastruktur harian. Inilah model pengangkutan masa depan yang sebenar. Reaksi global. Setelah program itu disiarkan, ia mencetuskan reaksi hangat dari netizen seluruh dunia. "Ini kali pertama saya teringin ke Malaysia semata-mata kerana lebuh rayanya," komen seorang penonton. "Jalan raya pintar sebenar rupanya ada di sini." Bagaimana rakyat Malaysia menjadikan jalan biasa sebagai satu seni perjalanan, sukar dipercayai, tulis seorang penonton dari Belanda. "Ini lebih maju dan manusiawi daripada lebuh raya A-series kami." Seorang warga Amerika pula menambah, R di Malaysia buat saya cemburu. Lebuh raya Interstate E95 kami terasa sangat ketinggalan zaman. Sebagai penutup, Mark merumuskan, sejak zaman purba jalan raya adalah simbol kekuatan sesebuah tamadun. Pada abad ke-21, jaringan pengangkutan yang menghubungkan negara bukan sahaja perlu memacu ekonomi, tetapi mesti menyatukan teknologi dengan nilai kemanusiaan dan alam sekitar. Dan lebuh raya Malaysia adalah contoh sempurna yang patut diberi perhatian oleh seluruh dunia.